Jadi mim dengan nun ni kita dah maklum bahawa terdapat dua makhraj padanya. Ni soalan saya berkaitan dengan izhar halqi. Apa yang kita faham tentang izhar? Izhar ni maksudnya jelas kan? Izhar ni maksudnya jelas. A ke B? Tuan-puan jawab dulu. Jelas tanpa ada sebarang dengung ataupun jelas tanpa memanjangkan dengung? A ataupun B? A atau B? Okey, baik. Asyik baik saya tanya soalan ni. Asyik baik saya tanya. Okey, teruskan jawab tuan-puan. Teruskan. Saya bagi masa lebih kurang berapa saat lagi. Apa perkataan dia tadi? Fahishatan aw zalamu. Fahishatan aw zalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua di atas jawapan yang diberikan. Tak apa, kita belajar melalui kesilapan dan pengalaman. Baik. Saya yakin tuan-tuan perempuan belajar hukum izhar halqi ni bukan baru. Betul tak? Lama dah. Daripada kecil dulu mungkin sekolah, lepas tu masuk peringkat menengah, universiti ke, ataupun ngaji sebelum-sebelum ni. Biasanya bila kita lihat dalam huraian dalam buku, okey, memang biasanya bila izhar ni dituliskan huraiannya jelas tanpa dengung. Okey, sebenarnya itu adalah satu huraian yang kita kata short, yang pendek lah. Kalau kita tengok dalam kitab sebenarnya, kalau dalam kitab-kitab Arab, sebenarnya jelas yang dimaksudkan ialah jelas tanpa dengung yang berpanjangan, ataupun kita kata jelas tanpa memanjangkan dengung. Ini yang B ni. Jadi tuan-tuan puan, bila kata izhar ni, memang izhar ni maksud jelas, tapi bukan jelas tanpa ada sebarang dengung. Bila kata tanpa ada sebarang dengung, sebenarnya ini dah melawan kepada hakikat bagi huruf nun ataupun mim tu sendiri. Sebab huruf nun dengan mim, okey, kalau kita berbincang tentang makhraj huruf, kita tahu nun dengan mim ni dia terdapat dua makhraj kan, macam nun. Nun makhraj dia kat mana? Tuan-tuan puan. Nun makhraj dia pangkal hidung. Pangkal hidung dan hujung lidah. Ada dua. Pangkal hidung ni maksudnya bahagian hidung lah. Kalau istilah Arab sebut apa? Khayshum kan? Kalau tuan-puan belajar bab makhraj. Begitu juga mim. Sama juga. Makhraj pangkal hidung. Tempat keluar dia. Kemudian lagi satu bibir mulut. Jadi mim dengan nun ni kita dah maklum bahawa terdapat dua makhraj padanya. Maknanya bila kita sebut mim, dua-dua makhraj ni akan bila kita sebut nun, dua-dua makhraj ni akan kita kata akan memainkan peranan. Begitu juga mim. Bila kita sebut huruf mim, bibir mulut main peranan, pangkal hidung pun main peranan. Jadi bila melibatkan tentang pangkal hidung ini, dia tak boleh lari daripada sifat gunnah. Bila bercerita bab sifat, mim dan nun juga terdapat sifat gunnah asliyah. Gunnah asli ni maksudnya dengung asli. Buatlah macam mana pun dia takkan ada orang kata apa, tak boleh dipisahkan. Tadi Puan Nazrina tulis kan, mim dengan nun dengan dengung ni berpisah tiada. Okey, jadi jawapan tuan-puan yang sebenarnya ialah jelas tanpa memanjangkan dengung. Sebab biasa kita dengar dengung ni kadarnya 2 harakat, betul? Idgham bi gunnah misalnya. Idgham bi gunnah, dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki, dengung kadar 2 harakat. Jadi bila kata izhar di sini, okey, jelas tanpa memanjangkan dengung sebenarnya. Dengung tu ada, tapi pada martabat yang rendah.
Nanti kalau tuan-puan belajar lebih sikit berkaitan dengan maratib gunnah, martabat gunnah, baru kita tahu. Rupanya ada martabat-martabat dia. Itu detail tu semua dalam kelas. Dalam kelas lah dalam kelas kita. Panjang lah sikit nak cerita dia tu. Ada martabat dia. Hatta kalau nun yang berbaris sendiri pun ada unsur dengung itu. Kemudian adalah nama-nama dia. Kalau tuan-puan ingat kan, siapa pelajar-pelajar kita saya yang ingat lagi kan, martabat gunnah tu apa dia? Gunnah musyaddadah, gunnah mudghamah, gunnah apa lagi? Muzharah. Okey. Mudghamah, mukhfah. Mukhfah. Itu ada muzharah, kemudian ada gunnah mutaharrikah. Semua tu ada dengung aslinya. Cuma nanti pecah pula mana yang kena 2 harakat, mana yang tak perlu. Begitu. Itu cerita detail bab dengung lah. Untuk hukum izhar ni sahaja. Jadi sebab tu kalau tuan-puan perasan dalam syaring tajwid saya selalu sebut, okey, kat sini hukum izhar, jelaskan makhraj dan sifat. Sebab tu saya mention, okey tuan-tuan puan, kat sini izhar halqi, jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf bla 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 bla. Saya cerita kan. Saya tak sebut pun. Okey, tuan-tuan puan jelas tanpa dengung ya. Sebab apa? Saya nak biasakan kita supaya ni elak daripada istilah ni. Kalau tidak timbul salah faham. Fahishatan aw zalamu. Fahishatan tan. Tu jelas. Fahishatan. Tapi bila kata ini tanpa memanjangkan dengung, fahishatan aw zalamu. Beza kan? Fahishatan tan tu gunnah asli. Benda tu kita tak payah buat. Dia secara tabi'i dia datang. Fahishatan aw zalamu. Fahishatan aw zalamu. Kita takkan baca kalau kita faham ini semata-mata jelas tanpa ada sebarang dengung, maka tak mustahil ada orang memahami keadaan ini dengan bacaan bunyi begini. Fahishatan aw zalamu. Fahishatan tan. Fahishatan aw zalamu. Beza dengan fahishatan aw zalamu. Fahishatan aw zalamu. Jelas tak tuan-tuan puan? Boleh faham tak setakat ni? Dapat sesuatu ke? Jangan kata saya bagi ilmu sesat pula. Ustaz bukan ke buku tulis begini? Betul. Jelas tanpa ada sebarang dengung. Kalau ikutkan ada di sambung dia ni yang berpanjangan. Sebab tu pentingnya syarah. Kalau baca semata-mata memang boleh baca, tapi kefahaman tu perlu kita titik beratkan. Cara nak faham kepada statement, kepada sesuatu, perlukan penjelasan. Boleh faham tuan-puan? Sebab mim dengan nun ni adalah sifat asli. Itu sahaja. Okey? Jelas kalau kita nak orang tak ambil analogi lah kan. Kita sebut perkataan ni. Apa Cuba sebut ni tuan-puan. Ini huruf nun. Ini huruf N. N ni sama dengan nun lah kan. Huruf nun tu sendiri pun melibatkan dengung. Kan, melibatkan hidung. Nak bagi tahu huruf N tu pun melibatkan hidung. Bila kita sebut perkataan mandi, kita tak akan sebut nak pergi mana? Mandi. Kita pun akan sebut mandi. Kat situ pun dah ada dah bunyi hidung tu. Kalau tuan-puan perasan lah. Cuma saya tak tahulah kalau tuan-puan memang cakap laju macam ni kan. Saya nak pergi mandi. Kan, kalau kita nak bawa maksud izhar tadi. So begitulah juga dalam pengucapan bahasa Melayu kita, sembang harian kita tu. Benda yang melibatkan huruf nun, huruf M, mesti dia akan jadi. Kan? Betul tak? Setuju ke? Macam tu lah.
Saya nak pergi Ampang, Kuala Lumpur. Takkan nak cakap saya nak pergi Ampang, saya nak pergi Ampang, saya nak pergi Ampang. Kita takkan cakap macam tu. Saya nak pergi Ampang. Tu gunnah asli. Boleh faham kan? Macam tu lah. So InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan dapatlah sedikit pencerahan di sini berkaitan dengan izhar.